This call is now being recorded. Okay, so kita dah mula record. Okay, so apa yang ada depan kamu ni macam biasalah. Okay, kita akan gunakan buku teks matematik jilid 1. Okay, yang mana tak mute mic tu tolong mutekan mic. Kita dah mula kelas. Okay, jadi untuk hari ni kita akan tengok kalau nak refer kepada buku teks tu, dia adalah muka surat 15 hingga 16 dan juga muka surat 20 hingga muka surat 21 lah. Kita akan tengok pola nombor dan juga angka nombor dan juga pola nombor. Okay, jadi untuk hari ni bila dah habis kelas tu sepatutnya semua murid akan dapat buat anggaran nombor berdasarkan gambar yang diberi. Okay, dan juga murid dapat menyatakan pola nombor lah. Okay, itu dua benda yang kita nak tahu hari ini. Okay. Okay. Jadi harapnya boleh dengar dengan jelas lah sebab kat sekolah ni tengah ada test untuk face system sebab nanti kamu pun nak masuk sekolah. Okay, jadi harap suara cikgu kamu boleh dengar dengan jelas. Okay. Minta jangan nak main raise hand apa semua tu lah kalau tak ada apa-apa yang nak tanya ke apa. Okay, nanti dia mengganggu kelas atau mengganggu kawan-kawan yang lain. Okay, jadi kita nak tengok pertama dulu adalah menganggar nombor. Okay, menganggar nombor ni anggarlah, kita menganggar. Okay, maksud dia kita meneka nombor tu. Okay, itu maksud dia menganggar. Kita buat anggaran. Okay, apa tu menganggar? Kita kena tahu dulu lah sebelum kita nak menganggar sesuatu nombor, sebelum kita nak mula menganggar benda. Okay, kita kena tahu dulu apa itu menganggar. Okay, jadi cuba bagi jawapan sikit dekat bahagian chat tu. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Apa kamu rasa menganggar? Kenapa Ravin? Cikgu. Kenapa Ravin? Cikgu cakap nak buku surat 23 Tak. buku teks. Tak payah. Itu buku teks nanti kalau nak tengok nanti. Sekarang ni tengok je dekat kamu punya skrin. Bagi perhatian dekat skrin, telinga kamu guna untuk dengar. Buku teks tu lepas ni nanti kalau nak buat rujukan tambahan baru tengok. Okey, jadi cikgu nak jawapan kamu sekarang dekat chat. Apa kamu rasa menganggar? Menganggar tu apa? Cikgu tak nak cikgu seorang je bagi tahu jawapan. Kamu pun mesti cuba dapatkan kamu punya jawapan. Tak apa, tak betul, tak apa, tak tepat, tak apa. Nanti kita akan tengok apa itu menganggar. Cuma cikgu nak tengok jawapan dari kamu dulu. Boleh tulis jawapan dekat bahagian chat tu. Apa kamu rasa menganggar? Apa tu menganggar? Kalau tak ada nak bagi jawapan, cikgu tunggu je sampai habis pukul 12. Habis pukul 12 kita stop terus. Sampai kat sini je lah kita belajar. Tulis je jawapan kamu dekat bahagian chat. Okey, ada seorang jawab. Agak. Ufairah cakap mengagak. Boleh diterima? Menganggar. Apa tu menganggar? Kita nak agak. Kita agak-agak nombor. Betul lah tu. Lagi? Okey, Arif bagi jawapan yang sama, agak. Lagi. Cuba lagi. Selain agak, selain dari agak, apa lagi kamu rasa? Menganggar ni apa? Kita nak buat apa sebenarnya menganggar ni? Ada satu lagi perkataan. Boleh guna selain daripada agak. Agak, anggar tu sama je lah. Satu lagi, cikgu nak satu lagi jawapan kalau boleh selain daripada anggaran, selain daripada agak. Apa dia? Apa tu menganggar? Okay, good. Izara Liana, meneka. Kita nak teka sesuatu nombor tu. Okay, kita fokus balik dekat kita punya skrin. Okay, tengok balik dekat skrin. Pasang telinga. Okay, so menganggar tu adalah kita menyatakan sesuatu kuantiti secara kasar. Maksud dia, kita nak bagi kuantiti tu bukanlah kuantiti yang tepat. Okay, anggaran tu tak semestinya tepat tetapi anggaran tu mestilah logik. Apa yang dimaksudkan dengan logik tu, anggaran tu boleh diterima oleh akal lah. Janganlah kita menganggar ikut suka je sampai benda tu jadi tak logik, sampai benda tu tak boleh diterima akal, sampai benda tu jadi macam pelik. Okay. So anggaran tu yang pertama adalah menyatakan sesuatu kuantiti secara kasar. Okay, kita bagi tahu sesuatu kuantiti tu berdasarkan pemerhatian kita. Dan anggaran tu dia tak semestinya tepat tapi kena ingat, okay, bila tak semestinya tepat kenalah logik. Okay, anggaran tak semestinya tepat tetapi mestilah anggaran yang dia buat tu mestilah logik. Okay, so untuk menganggar, untuk tahun 3 kita cuma akan belajar untuk menganggar sesuatu
dengan menyatakan sama ada dia adalah kurang daripada atau lebih daripada. Okey. Jadi kita akan tengok, kita nak anggap benda tu, kita nak cakap kurang daripada atau lebih daripada. Okey. Jadi contohnya, ini adalah contoh yang cikgu ambil dari dalam buku teks. Okey. Contoh yang dari dalam buku teks, kita ada 3 bekas. Okey, kalau kamu tengok buku teks pun benda yang sama. Sebab tu cikgu cakap tak perlu tengok dalam buku teks. Tengok sahaja dekat apa yang cikgu tunjuk kat depan, itu benda yang sama. Okey, so kita ada 3 bekas. Bekas 1, bekas 2 dan bekas 3. So ingat sebelum ni kita nak buat anggaran ni cuma kita nak sebut sama ada lebih atau kurang. Jadi kita akan sebut dia sama ada kurang daripada ataupun lebih daripada. Okey. Jadi kita tengok ketiga-tiga bekas ni, kita ada bekas 1, bekas 2, bekas 3. Okey, kita ada bekas 1, bekas 2, bekas 3. Jadi kita tengok yang cuma diberi kuantiti dia adalah bekas 2, iaitu ditulis dekat situ bekas 2 adalah 1500. Okey, 1500 gram. Bermaksud berat atau jisim bagi bekas nombor 2 tu adalah 1500 gram. Okey, kita tengok dekat situ ada beberapa perbezaan kuantiti lah. Okey, bekas 1 dan bekas 3. Bekas 1 tu sikit. Bekas 3 tu lebih banyak daripada bekas 2. Okey. Jadi jisim tepung di dalam bekas 2 lebih kurang separuh daripada jisim tepung di dalam bekas 3. Cikgu, jisim tepung tu apa? Jisim tu berat. Okey, jisim tu berat. Okey, dia dalam matematik dia tak panggil berat, dia panggil jisim. Sebab tu dia ada lambang gram, G dekat situ, 1500 gram tu. Okey, jadi dia bagi tahu dekat situ jisim tepung di dalam bekas 2 lebih kurang separuh daripada jisim tepung di dalam bekas 3. Jadi dia bagi tahu bahawa dia bandingkan, dia anggarkan jisim dalam bekas 2 tu adalah lebih kurang. Sebab kalau tengok dekat situ pun tepung dia adalah sedikit berbanding dalam yang ada dalam bekas 3. Dan kita boleh cakap bahawa jisim tepung di dalam bekas 1 tu kurang daripada 1500 gram. Okey, sebab kita tengok bekas 1 tu lebih sedikit berbanding 500 berbanding bekas 2. Jadi boleh terus bagi tahu bahawa kita anggarkan jisim tepung di dalam bekas 1 tu kurang daripada 1500 gram. Okey, jadi itu maksud dia menganggar. Kita tak bagi tahu pun bekas 1 tu 600 gram ke 700 gram ke. Okey, kita cuma bagi tahu bahawa jisim tepung di dalam bekas 1 kurang daripada 1500 gram. Sebab kita boleh tengok dekat situ. Tepung dalam bekas 1 tu pun sikit. Okey, berbanding dengan bekas 2. Jadi bekas 3 dia lebih banyak. Jadi kita boleh cakap juga bahawa jisim tepung di dalam bekas 3 lebih daripada 1500 gram. Sebab kita tengok bandingan antara bekas 3 dan bekas 2. Bekas 3 dan bekas 2 tu, bekas 3 tu adalah lebih banyak ataupun lebih sedikit dari bekas 2. Tapi dari gambar tu kita boleh nampak lah bahawa bekas 3 tu adalah lebih banyak daripada bekas 2. Sebab tu kita boleh beritahu bahawa bekas 3 tu jisim dia adalah lebih daripada 1500 gram. Okey, ini untuk contoh yang pertama. Okey, yang kedua, kalau kita tengok dekat situ ada shampoo. Okey, ada gambar shampoo kejap. Okey, ada gambar shampoo. Okey, ada 2 botol shampoo. Ini botol yang pertama ni kalau kita tengok dia, okey, dia adalah shampoo yang penuh. Dan diberi dekat situ adalah 1200 mililiter. Okey, itu adalah isi padu shampoo yang bekas yang penuh. Okey, jadi bila diberi satu lagi shampoo, bekas yang kedua ni, okey, ini bekas yang kedua. Kalau kita tengok dekat situ, shampoo dia adalah bilangan dia, kalau kita nampak dia separuh daripada shampoo yang
pertama tu. Itu nak kena saya. Apa dia? Okey. Jadi shampoo dalam bekas 2 ni, okey, dia lebih sedikit berbanding dengan shampoo dalam bekas pertama. Jadi kita boleh anggarkan bahawa isi padu shampoo dalam bekas kedua ni adalah lebih kurang 600 ml. Dia tak semestinya. Nak kena saya. Apa dia, Aidan? Apa dia, Aidan? Okey, jadi kita buat anggaran ni tak semestinya. Okey, nombor. Tak apa. Kalau tak boleh tu nanti tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kalau terputus nanti tak ada masalah. Okey, jadi kita boleh buat anggaran ni. Okey. Bila buat anggaran ni, ingat bahawa dia tak semestinya jawapan tu tepat, tetapi mestilah jawapannya logik. Okey, kita tak boleh cakap lah yang apa, shampoo ni, yang kedua ni, yang cikgu tandakan kedua ni lebih kurang 2000 ml. Tak boleh lah, sebab kalau kita tengok yang pertama ni pun hanya 1200 ml. Jadi bila shampoo yang kedua ni lebih sikit, kita kena letakkan bilangan dia atau isi padu dia adalah kurang daripada bilangan atau isi padu shampoo yang pertama. Kita tak boleh cakap kat sini shampoo kedua ni lebih kurang 2000 ml. Takkanlah bila yang penuh 1200 tapi bila separuh dia jadi lagi banyak. Mestilah dia akan jadi lagi kurang. Okey, itu yang dimaksudkan sebagai menganggar. Okey, bila menganggar apa, dia tak semestinya jawapan yang tepat, tetapi jawapan dia mestilah logik. Okey, ingat benda tu je bila disebut sebagai menganggar. Okey. Seterusnya, kita ada 2 ribbon. Okey, satu ribbon yang berwarna biru, satu lagi ribbon yang berwarna merah. Okey. Jadi ribbon yang berwarna biru, okey, ribbon yang berwarna biru adalah 100 cm. Okey, ribbon yang warna biru adalah 100 cm. Okey, anggarkan panjang ribbon merah. Okey, cuba tulis jawapan kamu dekat bahagian chat, cikgu nak tengok. Kamu anggarkan panjang ribbon warna merah. Tulis dekat bahagian chat. Anggarkan ribbon yang berwarna merah. Kalau ribbon yang pendek tu 100 cm, ribbon yang warna biru tu 100 cm. Ribbon yang berwarna merah berapa? Okey, 50. 480. Ribbon biru tu pun baru ni. Cikgu dah siap. Kejap, kita tengok jawapan. Wan Aisyah, sabar, jangan on mic lagi. Nanti ganggu kawan-kawan yang lain. Cikgu tengah tengok apa jawapan kawan-kamu bagi. Okey, ada beberapa jawapan yang diterima. Okey, ada beberapa jawapan yang terima. Ada yang bagi 480, ada yang bagi 50. Ada yang bagi selampau sikit. Okey. Kalau kita tengok dekat situ, ribbon yang panjang warna biru tu adalah 100 cm. Okey. Ribbon yang berwarna biru tu adalah 100 cm. Sekejap, hilang. Ambil tukar view tu. Sekejap Okay, kejap. Copy link tu kan dah no? Dan, copy link. Okay, kalau tengok dekat
Kejap. Sekejap dia share di sini. Kenapa senyap je? Okay, sorry. Tak pasal mute, okay. Jadi untuk ribbon tu kita tak boleh sebut dia bahawa ribbon tu lebih panjang sama ada 120, 140 tak boleh lah sebab ribbon merah tu adalah lebih pendek. Jadi jawapan dia sama ada kita boleh sebut 50 cm, 40 cm. Ingat jawapan dia tak semestinya tepat tetapi jawapan dia mestilah logik. Okay. Sekarang ni adalah dia buat gambar jalur gemilang. Okey, dia anggarkan bahawa untuk siapkan satu jalur gemilang tu memerlukan 1320 keping puzzle lah kan. Dia gunakan puzzle tu dia nak buat jalur gemilang tu. Okey, jadi bila dia nak cukupkan satu jalur gemilang yang sempurna, dia memerlukan 1320 keping. Sekarang ni yang kawan yang pakai baju warna kuning tu dia cakap, okey kita telah siapkan lebih daripada separuh gambar ini. Bermaksud dia dah siapkan lebih daripada separuh gambar tu. Maksud bila lebih dari separuh mestilah dah lebih 800 macam tu. Jadi yang pakai tudung tu pun cakap ada lebih kurang 500 keping lagi. Adakah diorang ni sebenarnya kira? Diorang tak kira pun. Okey, diorang tak kira pun. Cuma yang dibuat oleh diorang ni sekarang adalah menganggap. Dia hanyalah sedang menganggap bahawa bila perlukan 1320 keping untuk siapkan gambar tu, okey, bermaksud dia hanya ada anggarannya lebih kurang 500 keping sahaja lagi, kan? Jadi itu cumalah anggaran yang dibuat. Okey, dia cuma adalah anggaran yang dibuat. Dia tak semestinya dapat jawapan yang betul. Okey, ini adalah termasuk dalam anggaran. Sama juga kalau kita menganggar ni, kita tengok je lah. Oh, ini lebih kurang macam ni. Okey, ini lebih daripada ni. Kita tak sebut jawapan yang tepat. Okey, kita tak beritahu jawapan yang tepat. Kita cuma cuba menganggar dengan jawapan yang logik. Itu untuk menganggar. Okey, jadi apa-apa dalam buku teks tu kamu boleh tengoklah antara beberapa contoh yang diberikan lah. Okey. Ada yang tak mute mic ke?
Okay, tolong hormat kawan yang lain. Nanti tak dengar. Pastikan mute mic tu. Okay, kesian kawan-kawan lain yang nak dengar nanti tak dapat dengar dengan jelas apa yang cikgu nak cakapkan. Nanti kawan-kawan kamu yang tak dapat masuk hari ni sebab mak ayah dia kerja ke, tengok recording tak dengar dengan jelas. Jadi tolong mute kan. Okay, jadi ini adalah yang dimasukkan sebagai anggaran lah. Yang penting sekali adalah menganggar ni dia tak nak nilai pun, dia tak nak nilai yang tepat. Okay, dia cuma mestilah logik, itu sahaja. Okay, jadi nak menganggar ni pun kita boleh cakap, oh lebih daripada berapa, kurang daripada berapa, dengan kita tengok kepada dia punya gambar. Okay, ya Davin. Cikgu masa tu laptop saya lock sebab dia dah tutup. Dan sekarang saya charge, okey? Masa tu dah laptop saya dah tutup. Okey. Tak apa, teruskan. Okey. Jadi bila menganggar ni, okey, semestinya dalam buku pun kamu tengok dia tak bagi jawapan yang tepat lah. Cuma mestilah jawapan tu kunci. Okey. Seterusnya kita nak masuk kepada pola nombor. Okey. Pola nombor ni dia dah masuk tajuk last lah sebelum kita mula nak tambah, tolak semua tu. Harapnya bila sekolah dah buka nanti yang lagi senang lah untuk kita belajar operasi-operasi asas ni. Okey. Sebelum tu siapa-siapa yang nak pergi ke tandas ke dulu, nak minum air ke dulu, cikgu benarkan kita take 5 dulu. Sementara ada yang nak charge telefon ke apa ke, charge dulu sekejap. Sambil-sambil tu siapa nak pergi minum air lagi, pergi minum air dulu. Dalam 11.35 nanti kita sambung balik kita pergi kelas, okey? Pergi dulu minum air ke, nak ke tandas ke, cikgu benarkan. Okay, boleh. Pukul 11.30 nanti kita sambung balik. Okay, cikgu. Saya nak pergi tandas. Baik, cikgu. Saya nak pergi minum air. Tak pergi ke tandas. Dah siap dah. Siapa cikgu bagi masa 5 minit. Siapa nak pergi toilet ke, nak minum air ke dulu dalam masa 5 minit. Pukul 11.30, 11.30 lebih nanti kita akan mula balik. Connecting. Okey, semua dah ada dekat depan peranti masing-masing dah. Orang boy baru rehat sekejap. Cikgu suruh rehat sekejap. Kamu sibuk main dekat chat Okey, mute mic.
Mutekan mic. Okey, kita nak sambung untuk pola nombor. Okey, tak berapa banyak dah ni. Lepas ni cikgu akan bagi masa kamu untuk siapkan Google Classroom, dalam Google Classroom. Okey. So bila sebut pola nombor ni, apa tu pola nombor? Okey, tengok ada lagi yang duk main hai-hai apa semua tu, nak cikgu remove kan ke dari kelas. Tolong homework kawan-kawan lain yang nak belajar. Kalau rasa nak masuk untuk main-main, baik kamu left sendiri. Tak perlu ada dalam kelas ni. Bagi tinggal kawan-kawan yang nak belajar je dalam kelas ni. Okey, so apa tu pola nombor? Okey, pola nombor adalah Sekejap. Sekejap Nak responding pula. Oh, dia nak salah tempat. Okey, sekejap Tunggu kejap. Cikgu tengah on balik slide tak lama dah. Lepas ni kamu boleh pergi kepada latihan dekat Google Classroom. Okey, kita tengok satu je lagi pola nombor. Okey, so apa tu pola nombor? Ya. Cikgu, saya kena pergi ikut ayah saya. Okey. Okey, so apa tu pola nombor? Okey, pola nombor tu adalah pergerakan dari satu nombor ke nombor yang lain. Okey, maksudnya nombor dari satu nombor ke nombor seterusnya tu secara tertib, dua, menaik atau menurun. Okey, ini yang kita belajar dalam bilang nombor itulah ada dua tertib, iaitu satu menaik dan satu lagi adalah menurun. Jadi pola nombor ni dia merupakan pergerakan. Okey, pergerakan dari satu nombor ke nombor yang lain secara menaik atau menurun. Pergerakan yang melibatkan penambahan dan juga melibatkan penolakan nombor yang sama. Jadi kalau dia bergerak menaik, dia akan tambah nombor yang sama, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Kalau dia melibatkan nombor menurun, dia akan melibatkan operasi penolakan. Penolak tu dia nombor yang sama, dia tak berubah. Okey? Bila pola menaik, kena ingat bahawa nombor dia akan jadi makin besar. Bila pola menurun, nombor tersebut dia akan jadi makin kecil. Macam kita belajar sebelum ni lah, tangga. Kalau tangga nak naik, maksud dia bermula dari nombor yang kecil, dia akan pergi ke nombor yang lebih besar. Tapi kalau pola menurun, dia akan bermula dengan nombor yang lebih besar ke nombor yang lebih kecil. Maksud nombor dia jadi lebih kecil. Okey. Untuk ni, kalau kita tengok dekat sini, apakah pola nombor di bawah? Okey, apakah pola nombor di bawah? Kita tengok, dia bermula dengan 1200, dia pergi ke nombor 1205, 1210, 1215 dan 1220, last sekali 1225. Kalau kita tengok sekarang, nombor dia adalah nombor semakin besar. Bila semakin besar, kita boleh sebut dia bahawa pola nombor, pola nombor ialah menaik. Kenapa menaik? Sebab nombor dia semakin besar. Menaik macam mana? Kita tengoklah dari nombor pertama ke nombor 2 dia tambah 5. Bermaksud nombor kedua, nombor ketiga pun dia tambah 5. Dia akan tambah nombor yang sama. Bila menaik dia akan tambah, dan dia akan tambah dengan nombor yang sama. Jadi kita boleh sebut bahawa pola nombor menaik sebab nombor dia semakin besar, menaik 5. Kenapa? Kerana nombor tu dia ditambah 5. Sebab itulah kita akan sebut dia pola nombor menaik 5. Okey. Kalau sekarang ni pula, kalau kita tengok dekat kereta api ni, kita bermula dengan nombor 3076. Okey, kita mula dengan nombor 3076. Lepas tu kita pergi ke nombor 3070. Lepas tu dia pergi ke nombor 3064, 3058. Last sekali adalah 3052. Sekarang ni nombor dia adalah semakin mengecil. Nombor dia semakin menurun. Nombor dia semakin kecil. Bila semakin kecil, kita boleh cakap bahawa
pola nombor ni adalah menurunlah sebab nombor dia semakin mengecil. Lagi satu kita tengok, dia dari satu nombor ke satu nombor yang lain. Okey, dari satu nombor ke satu nombor yang lain dia adalah tolak 6. Okey, tolak 6. Tolak 6. Jadi bila tolak kita dah boleh sebut bahawa dia adalah menurun 6. Sebab dia tolak 6, tolak 6, tolak 6. Okey. Ini pula kita tengok nombor dia 4130, 4140, 4150 sampailah 4180. Dan dia tambah, okey, dia tambah 10. Tambah 10. Jadi untuk yang ini kita boleh cakap bahawa pola nombor dia apa? Cuba bagi jawapan dekat bahagian chat. Cikgu nak tengok kamu tulis pola nombor apa-apa. Menurun ke menaik berapa-berapa. Okey, sebab cikgu nak tengok siapa yang boleh bagi jawapan. Dia tambah 10-10. Jadi pola nombor dia akan jadi apa? Menaik ke, menurun ke, berapa ke? Okey, tulis pola nombor menaik berapa? Mesti beritahu. Sebut penuh. Pola nombor apa dia? Tulis dia dalam perkataan. Mesti tulis dia dalam perkataan penuh. Mestilah tulis dia pola menaik, bukan tambah 10, pola menaik 10 tu pun mesti tulis dalam perkataan. Okey, kalau yang ni pula, yang burung ni, apa pula pola nombor dia? Cuba bagi jawapan dekat bahagian chat. Yang ni pula, gambar burung ni pula. Apa pola nombor dia? Apa pula tu? Menurun apa? Pola nombor menurun apa? Tolak, ada pola nombor tolak ke? Dia pola nombor sama ada menurun atau menaik. Lepas tu menaik macam mana? Menurun 9 je. Dia macam mana cara dia tadi? Okey, tengok balik dekat kamu punya screen. Okey, cara tulis dia mesti macam ni. Kalau melibatkan penambahan nombor, dia menaik. Menaik, kalau tambah 5, mesti sebut 5. Kalau dia menurun, mesti sebut menurun 6. Dia tak boleh sebut pola nombor tolak 6. Pola nombor tolak 9. Bukan. Cara tulis dia mesti kalau macam ni. Okey, kalau macam ni, nak tulis dia mestilah pola nombor menaik 10. Mesti je. Jangan tulis menaik nombor 10. Bukan macam tu cara tulis dia. Kalau tengok dekat atas ni ada dia tulis menurun nombor 6 ke? Tak ada kan? Jadi mesti tulis dalam penuh. Macam ni pula dia pola nombor tolak. Bila tolak dia adalah menurun. Menurun berapa? 9. Jangan tulis menurun nombor 9 macam tu. Itu bukan cara untuk tulis pola nombor. Boleh faham? Okey? Okey? Boleh. Jadi kena tulis. Boleh. Okey, jadi kita dah faham. Okey, dah tutup dulu mic. Boleh. Okey. Jadi untuk pola nombor ni, okey, kena fahamlah dia. Kalau nak lebih fahaman boleh tengok dalam buku teks. Okey, sekejap. Kita akan teruskan
Sekejap Sebab kita masih ada masa lebih kurang dalam 15 minit. Okey. Cikgu nak kita buat quizzes. Nak ke tak? Okey, sekejap. Okey, tunggu dulu. Okey. Tunggu. Kalau kamu tak behave, cikgu nak sharekan quiz ni, kita tak payah buat. Okay, kita akan buat live quiz. Kamu terus jawab quiz ni melibatkan soalan yang soalan yang kita dah belajar semasa ni lah. Okay, tunggu dulu. Kita setting link ni dekat. Kalau siapa tak behave, tak dengar arahan, cikgu tutup terus. Kita tak payah quiz terus. Okay, sekarang link kamu boleh tengok dekat bahagian chat. Okay, tengok dekat bahagian chat. Cikgu dah hantar. Okay, tekan sekarang. Tengok siapa dah masuk dekat bahagian chat, cikgu dah bagi tulis. Bahagian chat. Janganlah tulis lagi dekat chat tu. Macam mana kamu nak nampak? Dahlia dah masuk, Fatia dah masuk. Dah ada dah kawan-kawan kamu yang masuk. Cikgu ni kan? Dekat bahagian chat, tekan tu. Dekat bahagian chat. Ada. Ni ramai dah masuk. Tekan masuk terus dalam quiz ni tu. Tunggu semua masuk dulu baru cikgu start. Dah masuk. Dah. Saya dah masuk dah. Okey dah. Dah masuk kan? Saya dah masuk dah. Cikgu, saya tak boleh masuk. Kejap. Habis, kalau boleh tahu. Sini. Nak sini. Suruh buat ke? Ni dah. Okey, seminit lagi cikgu bagi masa. Lepas tu cikgu akan start. Siapa yang belum masuk tu cepat masuk. Belum. Cikgu bagi masa seminit lagi untuk kamu masuk. Cikgu, tekan. Baru ada 27 orang. Tunggulah kawan-kawan yang lain. Aku tak on pun tu. Okey, 30 saat akhir sebelum cikgu tekan start. Ada berapa orang sekarang? Ada 29 orang. Okey, sedia? Sedia. Okey, sekejap. Cikgu. Ya. Dah sedia ke belum? Duk panggil cikgu ni macam tak sedia pun. Tak payah main lah, cikgu cancel lah balik. Dah. Habis tu tolong dengar arahan. Okey, sedia? Okey, cikgu akan start. Okey, dah ramai dah masuk. Ada berapa orang dah? Ada 31. Cikgu tak boleh masuk. Nanti cikgu tak akan start lagi. Sabar. Kalau tak cikgu off terus, tak payah main quiz. Okey, sedia. 3008. Betul ke? 3008. Ya buat 3008 buat. Kejap. Ya, betul. Okay, sedia. Next question. Lim. 5,090. Tidak. Baru. Kejap. Rajin. Ya, betul.
4 sampai 200. Kata tidak, bismillah. Game. Alah, salah. Apa? Bisa ada satu je baru. Bismillahirrahmanirrahim. 7,209 7,219. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah doa kali ketiga. Yeay. Dah betul nampak dah. Salah. Tiga ratus 48. Alah, salah. Salah 2 baru 3,004. Ya, tak apa. Tujuh ratus 732. Ya. Dah agak dah. Yang makan gigi lagi nombor yang berisi 2, 4, 7, 3. Betul. 10,000. Terus. Alah. Gunakan nombor berikan kepada ibu terdekat. Satu, dua, tiga, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Salah lah. Tiga, lima,
Salah lagi. Okey. Jaga. Dah habis 10 soalan. Okey, tak apa. Next class kalau ada masa kita main lagi. Okey. Okey, jadi untuk hari ini itu saja. Lepas ni kamu boleh pergi dekat kamu punya GC Pergi kat kamu punya GC. Lepas tu tengok ada kat situ cikgu sediakan Google Form. Lepas tu untuk soalan nombor 3 tu, kalau kamu tak boleh nak masukkan gambar dalam Google Form tu, tak apa, kamu turn in dengan cara biasa je. Kamu buat dalam buku tulis, kamu ambil gambar, lepas tu kamu turn in dalam GC yang cikgu bagi tu. Boleh? Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Boleh pergi dekat GC. Dia soalan tu kamu kena salin dalam buku tulis. Lepas tu kamu kena hantar gambar. Okay, turn in dalam GC tu biasa. Dah habis ke? Ya, dah habis dah dekat pukul 12 dah, 11.52 dah. So boleh pergi dekat GC lepas ni, boleh lihat dulu ni. Terima kasih cikgu. Bye. Bye-bye cikgu. Okay, sama. Cikgu. Bubur. Sama-sama. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Okay, tolong left sebelum cikgu remove Tolong left.